Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ceramah kita pada malam ni sepatutnya kita guna LCD screen, tapi mungkin ada masalah teknikal. Nak guna LCD screen pun tak boleh, nak guna TV pun tak boleh. Sedangkan bahan ceramah saya mainly berdasarkan kepada slides, kepada penggunaan LCD screen. Tak apalah, saya akan menyampaikan ceramah setakat mana yang boleh pada malam ni. Kalau ada kekurangan tu saya minta maaf, sebab persediaan saya berdasarkan bahan-bahan yang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan, tapi sebab tak boleh nak tunjuk, kita ceramah biasalah pada malam ni. Baik, tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan Masjidil Aqsa dan juga Yahudi. Kita mulakan dengan ayat firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami telah berkati di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah, dialah Allah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik, sidang hadirin mukminin, bila kita bercakap tentang Masjidil Aqsa, maka Masjidil Aqsa ini adalah satu tempat yang menjadi perebutan di antara orang Islam, orang Kristian dan juga orang Yahudi. Dan kita tahu bahawa sekarang ini Yahudi menguasai Masjidil Aqsa. Maka malam ni saya nak ceritakan beberapa aspek yang tertentu berkenaan dengan orang Yahudi, supaya kita boleh mengambil sedikit pelajaran. Kita ni kalau kita tak kenal musuh, maka macam mana kita nak berhadapan dengan musuh? Kan, apa pun tuan-tuan, apa yang kita lakukan kita kena tahu. Kan, contohnya saya nak datang ke Perlis ni tuan-tuan, saya kena tahu highway mana yang saya nak guna. Tadi nak turun pun tengok jalan, tempat mana yang merah, kan, sebab kita nak pastikan saya boleh sampai di tempat tuan-tuan ni tepat pada masanya. Saya tidak lambat dan tuan-tuan tidak tertunggu-tunggu. Maka kita ada persediaan tempat yang kita nak pergi, kan, nak guna jalan mana, ada berapa pilihan dan sebagainya. Jadi itu contoh yang mudah. Kalau kita nak lumba lari sebagai contoh, kan, siapa yang jadi sprinter dia tahu lari 100 meter, 200 meter, even kita lari jarak jauh sekalipun, kita nak bertanding tu, kita nak tengok tempat yang kita nak bertanding, padang tu macam mana, kan, stadium yang macam mana digunakan,
ada penonton ke tidak yang bersorak lawan kita tu siapa, yang jadi lawan kita tu dia punya rekod dia paling pantas berapa masa dia dapat pecut sebagai contoh. Jadi itu satu perkara biasa tuan-tuan sekalian bila kita dalam pertandingan. Begitu juga bila kita dalam peperangan. Bila dalam perang kita nak kena tahu musuh kita ada tentera yang ramai mana, kan, jet pejuang apa yang dia gunakan, senjata apa yang dia ada, kapal perang, kapal selam dan sebagainya. Itu penting bila kita berhadapan dengan musuh. Kenapa? Supaya kita ada persediaan yang cukup dan supaya kita tahu apa yang sepatutnya dan yang boleh kita lakukan untuk memastikan pertembungan antara kita dengan musuh akan menyebabkan kita menang. Itu dari sudut persediaan yang perlu kita lakukan. Maka tuan-tuan sekalian, orang Yahudi ni kalau kita lihat dengan usaha yang dia lakukan dan bagaimana dia mendapat sokongan kuasa-kuasa besar dunia seperti Amerika dan sebagainya, dan bagaimana dia boleh berhadapan dengan orang Islam, khususnya orang bangsa Arab yang mana majoriti di sekeliling dia tu orang Arab, orang Islam, tapi mereka boleh jadi kuat dalam keadaan walaupun dikelilingi oleh orang Arab dan orang Islam. Maka ini antara benda yang kita nak belajar pada malam ni. Antaranya ialah dia di kalangan orang Yahudi ni dia ada satu sambutan yang dipanggil sebagai Passover. Kan? Sambutan Passover ni dia akan makan satu jenis roti yang dipanggil sebagai unleavened bread. Kan, roti yang tidak dibubuh yeast. Sebab apa nak kena bubuh yeast dalam roti? Supaya roti tu lembut, naik, kan? Jadi tidak ada bahan penaik. Jadi roti tu keras, tak sedap, berbanding dengan roti yang dibubuh yeast. Kalau tuan-tuan Google tengok gambar roti yang dipanggil sebagai unleavened bread, kan, roti yang tidak dibubuh yeast ni dia keras, kan? Bentuk dia tak cantik. Baik, kenapa mereka makan roti ni? Kenapa mereka makan roti ni? Apabila mereka menyambut sambutan yang dipanggil sebagai Passover, maka benda ni dia ada dalam Old Testament. Dalam Old Testament, dalam chapter Exodus, yang mana dalam Exodus itu dia kata, "This is a day you are to commemorate for the generations to come. You shall celebrate it as a festival to the Lord, a lasting ordinance. For 7 days you are to eat bread made without yeast. On the first day remove the yeast from your houses, for whoever eats anything with yeast in it from the first day through the 7th must be cut off from Israel." Jadi ini satu contoh ajaran yang ada dan yang dipegang oleh orang Yahudi. Kenapa? Untuk mengenang kembali bagaimana mereka ini dihambat keluar, disingkirkan oleh Firaun. Yang mana mereka ini untuk mengingati peristiwa ini, maka 7 hari itu makan roti tanpa ada yeast. Sebab apa makan roti tanpa ada yeast, tanpa ada bahan penaik? Sebab nak kenang bagaimana tok nenek moyang dahulu bila Firaun hambat, mereka tak sempat nak bubuh yeast dalam roti tersebut, maka apa yang ada, yang sempat masak, yang dah masak, apa yang boleh ambil lari keluar dari Mesir. Itu sebab dia ada cerita ni dalam Exodus. Jadi benda ni diulang setiap tahun menjadi satu sambutan perayaan untuk memperingatkan kepada anak bangsa mereka, kepada anak cucu Yahudi, tentang apa yang akan berlaku kepada mereka jikalau negara dikuasai oleh orang lain. Jikalau negara, kuasa politiknya tidak berada dalam genggaman kita.
Maka ini yang diajar kepada anak cucu, supaya anak cucu tahu kesusahan yang akan dialami. Tidak ada makanan yang sedap, tidak ada ayam goreng, kan, tidak ada makanan-makanan yang macam kek ke apa yang sedap, yang bau semerbak, tidak ada. Kenapa? Kerana kita dihalau dari negara kita sendiri. Ini antara benda yang setiap tahun mereka ingatkan kepada anak cucu mereka. Saya nak baca satu berita, kan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian, supaya kita malam ni boleh sama-sama fikirkan. Bila kita cerita pasal Yahudi, kita cerita pasal Exodus, kita cerita pasal unleavened bread made without yeast, kita juga nak cerita apa yang ada dalam negara kita. Satu contoh berita yang saya nak baca, kan, ni tahun 2023, tahun ni lah, 31 Januari, lebih kurang 2 minggu 3 minggu lepas, betul tak? Cerita ni dalam 2 minggu 3 minggu lepas. Tajuk berita dia, edar dadah dalam kompleks penjara, warder ketali gantung. Cerita dia, ada kaki tangan penjara yang mengedar dadah dalam kompleks penjara. Dia kata apa? Dia kata seorang warder penjara dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi di sini hari ini selepas didapati bersalah mengedar dadah jenis cannabis dan metamfetamin dengan berat keseluruhan 410 gram dalam kompleks penjara 4 tahun lepas. Jadi dia sebut nama dia siapa, saya tak mahu sebutlah. Bila di kompleks penjara Sungai Buloh pada tahun 2019, maka berdasarkan Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 39B-2 Akta yang sama yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati. Ringkasnya tuan-tuan sekalian, dalam penjara, tempat yang kita kata kawalan keselamatan yang paling ketat, tempat yang sepatutnya tidak boleh ditembusi oleh barang-barang terlarang, apatah lagi jenayah. Tapi dalam penjara itulah dadah ni sampai kepada banduan-banduan dalam tu. Itu satu cerita sebagai satu contoh untuk saya kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Satu lagi contoh, 9 polis ditahan edar dadah dalam lokap. 9 polis ditahan edar dadah dalam lokap. Apa berita dia? Di Johor Bahru, 9 anggota polis dan seorang awam ditangkap terbabit dalam pengedaran dadah dalam lokap di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Tinggi. Edar dadah dekat mana tuan-tuan? Dalam lokap. Lokap tu lokap siapa? Lokap di IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah. Di mana? Di Kota Tinggi. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin, ni cerita tahun 2019, 2020, kan? Dia kata apa? Dia kata 9 anggota polis yang ditahan berusia antara 20 hingga 36 tahun termasuk seorang anggota wanita. Mereka berpangkat corporal sampai constable. Mereka ini adalah penjaga lokap di IPD. Kena tangkap. Macam mana polis boleh tahu? Yang ambil tindakan ni siapa? Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPD Kota Tinggi. Cerita dia, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, kan, IPD Kota Tinggi buat saringan, ujian saringan air kencing ke atas 16 banduan dari penjara Ulu Choh yang ditahan dalam lokap tu. Bila buat ujian, 5 tahanan positif dadah. Macam mana yang duduk dalam tahanan, dalam lokap, tiba-tiba boleh positif dadah? Ini yang menyebabkan pihak berkuasa siasat. Macam mana orang yang kena tahan ni boleh positif dadah?
Maka bila siasatan itu dilakukan oleh JSJN IPK Johor dengan dibantu oleh Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard IPK, maka mereka buat siasatan dan pemeriksaan di lokap itu. Bila buat siasatan dan pemeriksaan di lokap itu, hasil pemeriksaan polis berjaya merampas sejumlah dadah jenis syabu seberat 38.65 gram bernilai RM3,800 dan 42 gram dadah jenis heroin bernilai RM2,000 dan sejumlah tembakau. Dan bila buat saringan terhadap 129 banduan di lokap IPD berkenaan, 22 daripada tahanan terbabit didapati positif dadah. Jadi ringkas ceritanya tuan-tuan, siapa yang bekalkan dadah ni? Polis sendiri. Ini antara masalah yang ada dalam negara kita. Kita nak berhadapan dengan musuh, tapi yang merosakkan anak bangsa kita sendiri adalah bangsa kita sendiri. Dalam keadaan kita tahan anak-anak muda kita, serah kepada pihak berkuasa supaya pihak berkuasa ambil tindakan terhadap anak-anak muda kita, tetapi golongan yang macam inilah tuan-tuan yang kemudiannya bukan membantu untuk memulihkan anak bangsa kita, tapi merekalah yang membantu merosakkan lagi anak bangsa kita. Saya nak tanya satu soalan mudah ya tuan-tuan. Bila kita baca cerita ni, adakah 2 kes ni saja berlaku dalam negara kita? Tak. Tuan-tuan pun tak tahu. Tuan-tuan sendiri tahu. Kita baca 2 kes ni, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh google ya, tuan-tuan boleh jumpa macam-macam, banyak lagi kes. Tapi kita baca 2 ni, tuan-tuan pun boleh setuju dengan saya bahawa bukan setakat 2 kes ini sahaja. Yahudi saban tahun dia akan bagi makan anak cucu dia roti yang tidak dibubuh yis untuk diberitahu cabaran yang menunggu mereka, supaya anak bangsa mereka tidak tidur, jangan hanyut dengan apa yang ada di sekeliling. Tapi kita yang menjadi penguatkuasa undang-undang, kitalah yang menjadi pengkhianat kepada bangsa kita sendiri, negara kita dan agama kita. Saya pernah cerita kot dekat tuan-tuan dalam kuliah saya banyak kali saya sebut. Saya buat satu kes di Jitra, Mahkamah Majlis Jitra, satu orang pelajar syariah di sebuah universiti di Jordan balik cuti kat Malaysia tahun 3 ke tahun 2 saya tak ingat. Polis charge dia bawah section 6, section 12 saya lupa dah, akta dadah berbahaya. Saya bagi tahu dekat magistrate, saya kata pelajar ni kalau dia dikenakan hukuman penjara, dia masuk penjara macam tadilah, dia akan jumpa dengan dadah hak lagi teruk daripada dadah dia ambil sekarang, ganja tu. Dia kena tangkap sebab ganja sebagai contoh. Bila masuk dalam tu dia jumpa ais, masuk dalam tu dia jumpa pil kuda apa nama sekalipun, jumpa dalam tu yang jauh lebih berat daripada hak dia try dekat luar ni. Dan hakim setuju dengan hujah saya, dan hakim bagi bound over kepada pelajar tu, ikat jamin berkelakuan baik, tak payah masuk penjara, keluar bebas, tapi ikat jamin berkelakuan baik 3 tahun, 2 tahun dan seumpamanya. Pasal apa? Sebab kalau dia masuk dalam penjara, dia akan didedahkan dengan macam-macam lagi dadah oleh orang kata the hardcore criminals dalam tu, dengan bekalan dadah yang masuk dan sebagainya, yang macam cerita yang kita duk baca ni tuan-tuan sekalian. Ini punca kepada masalah kenapa masalah dadah dalam negara kita ni sampai sekarang tak boleh nak selesai-selesai. Tuan-tuan sekalian, itu satu. Yang kedua, Yahudi ni tuan-tuan, tentera dia panggil IDF,
Israel Defense Force. IDF, Israel Defense Force, dia ada pakai satu benda dekat dahi 4 segi. Kan? Lepas tu dia ada tali, dia ikat sampai dekat tangan dia ikat, dekat lengan ni ada satu lagi kotak 4 segi. Dia panggil tefillin. Benda tu dia panggil tefillin. Dekat dahi dia pakai, ikat sampai ke lengan. Tefillin tu pakai satu lagi dekat dia punya bahu. Baik, pasal apa? Tefillin ni dia pakai dekat dahi dan dia pakai dekat apa kita kata lengan belah kiri, lengan belah kiri. Sebab dia pakai tefillin kotak kecil tu dekat dahi tu, sebab dia kata to give their mind to God. To give their mind to God. Satu. Yang kedua, to give their heart to God. Ingatan kita ni Tuhan. Hati kita pun juga Tuhan. Baik. Apa yang ada dalam kotak tefillin dekat kepala dia dan dekat lengan belah kiri yang dia pakai tu? Pasal apa hak dekat lengan tu dia pakai belah kiri? Hak dekat dahi tu sebab tu yang paling dekat, yang dia rasa paling dekat dengan kepala dia, dengan akal dia, otak dia, apa semua. Dia kata hak tu lah paling, hak dia boleh fikir, dia letak kat situ. Hak dekat lengan kiri pasal apa? Dia kata paling dekat dengan jantung. Siapa yang pergi klinik kan, check blood pressure, kadang-kadang dia orang pasang belah kanan lagi, tapi hak paling tepat belah kiri sebab dia lebih hampir kepada jantung kita. Paling tepat belah kiri. Kan kita pakai tu kan, belah kiri. Ni macam orang sini tak pernah pakai. Blood pressure monitor kan. Kita ada blood pressure monitor tu pakai dekat lengan. Dalam kotak kecil tu tuan-tuan, dekat dahi, dekat lengan tu, apa yang ada dalam tu? Bila kita buka kotak tu, apa yang ada dalam kotak kecil tu? Dia ada ayat kitab Taurat, ikut kepercayaan dia lah. Walaupun kita kata tu bukan Taurat dah. Kan? Dalam Old Testament, dalam tu. Kan? Exodus, kan, ayat 1 sampai 10 dan Exodus ayat 11 sampai 16. Ayat itu pasal Kadesh dan Vihayaki Yivaviacha. This describe the duty of the Jewish people to always remember the redemption of Egyptian bondage and the obligation of every Jew to educate his children about this and about God's commandments. Dia kata apa? Ini ada satu tugas, kan, tanggungjawab orang-orang Yahudi untuk sentiasa ingat kepada apa yang berlaku dulu. Tu letak dekat kepala tu, ingat benda yang berlaku dulu macam mana. Masa di Mesir dulu apa yang berlaku. Ni letak kat lengan, ingat, hati pun kena ingat. Kan? Kena ingat. Dan tanggungjawab setiap Yahudi untuk mendidik anak masing-masing, to educate his children tentang benda ni. Kena didik anak ingat benda ni. Dan juga tentang perintah daripada Tuhan. Sebab tu dia letak dekat dahi satu, dekat lengan satu dia letak. Yang dia kira itu paling hampir dengan dada. Satu lagi tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Dia kata yang ketiganya, pronounces the unity of the one God and commands us to love and fear Him. Kan? Pengisytiharan tentang Tuhan yang satu. Dia pun percaya pada Tuhan yang satu. Kan? Yahudi ni. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk menyintai Tuhan dan juga takut kepada Tuhan. Itu ayat yang ketiga yang dia tulis dalam kotak kecil, yang dia masukkan dalam kotak kecil tu. Kemudian yang keempat, focuses on God's assurance to us of reward that will follow our observance of the Torah's precept. Dia kata bahawa tumpuan fokus perhatian kepada jaminan daripada Tuhan kepada kita tentang pahala ganjaran daripada Tuhan yang akan diberi dengan sebab patuhnya kita kepada ajaran Taurat.
Jadi ini antara benda yang menyebabkan mereka ni tuan-tuan sekalian sangat committed dengan agama dia. Jadi bila kita orang Islam, tak kiralah bangsa apa sekalipun tuan-tuan sekalian, bila kita tidak pegang sungguh agama, sedangkan mereka berjuang untuk menguasai Masjidil Aqsa tu, mereka pegang sungguh ajaran agama, maka itu antara punca kenapa kita kalah. Kenapa kita kalah? Kan? Anak cucu kita dirosakkan dengan dadah, dengan pengkhianatan yang kita cerita tadi dan sebagainya, sedangkan mereka ni ada pelbagai kelebihan. Malah Presiden Amerika kan, Trumpnya pun pergi dekat dekat tembok ratapan kan, pergi semayang dekat tembok ratapan. Macam mana kita negara Islam nak berhadapan dengan kuasa besar dunia yang sebesar Amerika? Barack Obama pun tuan-tuan, dia pergi semayang dekat tembok ratapan tu, dia masukkan satu kertas kecil dalam tembok ratapan sebagai doa dia kat situ. Kalau bukan Yahudi tak boleh pergi dekat, tak boleh masuk dalam kawasan tembok ratapan, tak boleh. Kalau bukan Yahudi, hanya Yahudi saja boleh. Dan tuan-tuan boleh tengok, kalau dalam media tu tuan-tuan boleh tengok gambar Trump pun pakai kopiah Yahudi tu, Barack Obama pun pakai kopiah Yahudi tu. Dan bila dia masukkan kertas dalam tembok ratapan tu, dia tulis apa dia tulis? Doa dia, Lord, dia kata, protect my family and me. Dia kata, Tuhan, lindungilah keluarga aku dan aku. Forgive me my sins, kan, ampunkanlah dosa-dosaku, kan, and help me guard against pride and despair, kan. Dia minta supaya Allah Ta'ala lindungi dia, halang kan daripada bangga, sombong, apa semua tu, and give me the wisdom to do what is right and just. Dia minta hidayah Tuhan, petunjuk daripada Tuhan, supaya diberi kebijaksanaan untuk melakukan perkara yang betul dan juga adil. Itu doa dia lah kan. Yang doa ni tak adalah mempunyai kandungan yang pelik kan, itu satu doa yang biasa. Dan dia kata, and make me an instrument of your will, dia kata Barack Obama dalam doa dia yang dia lipat-lipat jadi kertas kecil tu, dia masukkan dalam celah-celah batu tembok ratapan. Sebab tu kita orang Arab, orang Arab, negara-negara Islam tak pernah dapat sokongan daripada Amerika. Setiap kali kita nak buat undian, nak bagi sokongan kepada Palestin, setiap kali itulah kita dapat undian bantahan dari Amerika. Bukan setakat itu, mereka gunakan kuasa veto mereka untuk membatalkan cubaan negara-negara Islam bagi membantu rakyat Palestin. Sebab tu ulama bila dia cerita pasal peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan bila baca ayat Quran yang kita baca tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Bila baca ayat itu, mereka mengatakan itu menunjukkan bagaimana gandingan kan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Bagaimana kita orang Islam tak boleh lepaskan, tak boleh biarkan Masjidil Aqsa itu. Bagaimana hubungan rapat Masjidil Aqsa dengan orang Islam. Jadi itu antara perkara yang penting kan, yang kita tidak boleh memandang ringan kepada perkara seperti ini. Baik. Maka kalau tuan-tuan lihat dalam nas-nas agama, banyak diceritakan kepada kita tentang keberadaan Masjidil Aqsa yang penuh dengan keberkatan ini.
Contohnya Syekh Abu Abdurrahman Hisham Al-Arif Al-Maqdisi, kan, dia senaraikan apa dia kelebihan-kelebihan yang ada pada Masjidil Aqsa. Yang pertamanya ialah masjid mana yang awal yang dibina, kan. Berdasarkan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, hadis ni hadis muttafaqun alaih. Abu Dzar kata apa? Dia kata, qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awwala, qala al-masjidul haram. Qultu thumma ay? Qala thumma al-masjidul aqsa. Qultu kam kana bainahuma? Qala arba'un. Thumma aynama adrakatka as-salah ba'da fasallihi fa innal fadla fihi wa fi riwayatin aynama adrakatka as-salatu fasalli fahuwa masjid. Aku bertanya, kan, Abu Dzar tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali yang dibina? Nabi jawab, Masjidil Haram. Lepas tu Abu Dzar tanya lagi, lepas tu masjid mana? Nabi jawab kemudian Masjidil Aqsa. Mana Masjid Aqsa ni nombor 2 selepas daripada Masjidil Haram. Kemudian Abu Dzar tanya lagi, berapa jarak di antara keduanya? Nabi jawab 40 tahun. Kemudian di mana pun solat menjumpai kamu selepas itu, maka solatlah kerana keutamaan ada padanya. Dan dalam riwayat yang lain, di mana pun solat menemui kamu, maka solatlah kerana ia adalah masjid. Jadi kita boleh semayang kat mana-mana sekalipun, tuan-tuan sekalian. Itu yang pertama. Maknanya Masjidil Aqsa ni yang kedua selepas daripada Masjidil Haram. Selain daripada itu, hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bersabda, anna Sulaiman bin yang mana dalam riwayat ni dia cerita apa? Nabi cerita, anna Sulaiman bin Dawud sallallahu alaihi wasallam lamma bana Baitul Maqdis sa'ala Allah azza wa jalla khilalan thalathatan, sa'ala Allah azza wa jalla hukman yusadifu hukmahu fa'utiyahu, wa sa'ala Allah azza wa jalla mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih. Sesungguhnya ketika mana Nabi Sulaiman alaihissalam bin Dawud membina Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman minta kepada Allah 3 benda. 3 benda Nabi Sulaiman minta dengan Allah. Yang pertamanya, dia minta kepada Allah supaya diberikan taufik dalam memutuskan hukum yang menepati hukumnya. Supaya memutuskan hukum yang menepati hukumnya, lalu dikabulkan. Dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dianugerahi kerajaan yang tidak patut diberikan kepada seseorang selepasnya, lalu dikabulkan. Lepas tu minta pula dengan Allah bila selesai membina masjid, agar tidak ada seorang pun yang berkeinginan sembahyang di situ kecuali agar dikeluarkan dari kesalahannya seperti hari kelahirannya. Dan dalam riwayat yang lain, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, adapun yang 2 maka telah diberikan, dan aku berharap yang ketiga juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia minta, tuan-tuan? Nombor 1, bila buat putuskan hukuman menepati hukum Allah dan dikabulkan oleh Allah. Kita ni, tuan-tuan, bila kita nak buat satu keputusan, kita nak jatuh hukum, jangan tunggu kita jadi hakim. Kita bukan semua kita jadi hakim, tapi kita jadi hakim dalam rumah tangga kita. Bila kita dengar anak kita bergaduh, kan, abang dengan adik, kakak dengan adik, maka kita kena dengar daripada kedua-dua belah pihak. Kita tak boleh dengar hanya daripada satu orang anak terus kita marah dekat anak yang seorang. Tak boleh. Kita kena dengar dua-dua pihak.
Dan kita wajib berlaku adil. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita buat keputusan yang tidak adil, maka itu menyebabkan tersinggung si anak, dan dia akan dendam kepada adik-beradik dia yang lain. Samalah juga bila kita betul-betul jadi hakim dalam dunia kita hari ini, kan? Contohnya land acquisition, pengambilan tanah. Kalau kita jadi hakim, pihak yang terlibat tak bagi duit dekat kita, kita buat keputusan berpihak kepada pihak yang satu lagi. Kita boleh kaya dengan duit rasuah, tapi duit rasuah itu tidak ada keberkatan. Ramai orang yang terlibat dengan rasuah. Dan tuan-tuan boleh baca kes yang saya sebut tadi. Macam-macam benda yang kalau kita korek keluar tu, dia keluar macam-macam. Dadah yang dia bawa masuk, harga dia berapa? Nak masuk dalam lokap, nak masuk dalam penjara, berlipat kali ganda. Rokok kita tak tahulah kat luar harga berapa, masuk dalam lokap jadi harga berapa kita tak tahu. Ya, kita boleh kaya dengan cara yang macam tu, tapi apakah ada keberkatan dalam kekayaan kita tadi? Tidak ada keberkatan. Bukan sahaja tidak ada keberkatan, malah kita merosakkan negara kita. Kita merosakkan keturunan kita dengan benda ni. Dan yang lebih menakutkan, di hari akhirat kita akan berhadapan dengan pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman minta dengan Allah supaya dia dianugerahkan dengan kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang mana pun selepas daripada dia, dan itu juga dikabulkan oleh Allah. Apa dia hebatnya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman dia ada satu kerajaan yang bukan sahaja menguasai manusia, tapi dia menguasai jin dan dia menguasai binatang. Tidak ada kerajaan sampai hari ini sehingga ke hari kiamat yang menguasai jin dan juga binatang sebagaimana yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Selain daripada itu, tuan-tuan sekalian, apa dia lagi kelebihan Baitul Maqdis, yang mana sebahagian ulama mengatakan bahawa antara hadis yang paling sahih tentang pahala sembahyang di Masjidil Aqsa adalah hadis ini, kan? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dan juga Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, yang mana Al-Hakim kata ini adalah hadis yang sahih sanad dia, tapi Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Apa hadis tu tuan-tuan? Hadis tu dia cerita tentang Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar kata apa? Abu Dzar kata, tadzakarna, kami duk saling bertukar fikiran. Cerita apa dia? Wa nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu kan Nabi ada berhampiran dengan kami. Duk bincang pasal apa? Bertukar fikiran, bertukar pendapat tentang apa? Ayyuhuma afdal, hak mana lebih afdal? Am masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am Baitul Maqdis? Hak mana lebih afdal? Masjid Nabi ke ataupun Baitul Maqdis? Hak mana lebih afdal? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi afdalu arba'i salawati fihi. Nabi kata, lalu Nabi bagi tahu satu sembahyang dalam masjid aku, Nabi kata lebih utama daripada 4 sembahyang dalam Masjidil Aqsa, dan ia adalah tempat sembahyang yang baik. Dan hampir-hampir tiba masanya seseorang yang ada tanah seukuran kangkang kudanya, dari tempat itu terlihat Baitul Maqdis lebih baik baginya dari dunia seisinya. Nabi kata, yang mana ulama kata hak ni hadis yang paling sahih pasal sembahyang di Masjidil Aqsa. Apa istimewa hadis ni tuan-tuan?
Nombor satu, dia cerita antara Masjid Nabi dengan Masjid Aqsa, mana lebih utama? Sahabat duk bincang. Maka Nabi kata hak lebih utama Masjid Nabi. Satu. Lebih utama tu kadarnya berapa? Kan kadarnya berapa? Nabi kata satu sembahyang di masjid aku lebih baik daripada 4 sembahyang di Masjid Aqsa. 2. Nabi bagi tahu. Lepas tu Nabi kata ia adalah tempat sembahyang yang baik. Tapi di hujung hadis ni Nabi kata apa? Seseorang yang ada tanah seukuran kangkang kuda dia. Kecil lah. Kan? Kecil. Nak cerita kecil. Dia kata yang mana tanah tu, kata kangkang kuda tu, tanah tu boleh nampak Baitul Maqdis. Boleh nampak Baitul Maqdis. Nabi kata lebih baik baginya daripada dunia dan isi dia. Daripada dunia seisinya. Tuan-tuan, dunia dan seisinya semua. Tuan-tuan nak cerita apa? Nak cerita pasal apa ni, Pulau Maldives yang cantik, nak cerita pasal Switzerland, pergunungan dia, nak cerita pasal New Zealand, tuan-tuan nak cerita pasal emas, pasal intan belian, pasal segala kekayaan yang ada dalam dunia ni. Tuan-tuan nak cakap pasal Dubai, tuan-tuan nak cakap tentang Qatar, tuan-tuan nak cakap tentang apa? Amerika, segala kekayaan yang ada, segala jongkok emas yang disimpan dalam rizab kerajaan, semua sekali itu lebih baik bila ada apa? Tanah yang satu kangkang kuda yang boleh nampak Baitul Maqdis. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ulama kata ini adalah hadis yang paling sahih tentang keutamaan sembahyang kan di Masjidil Aqsa. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kan, sebab tu hadis ini menjadi bukti kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang yang berangan-angan untuk memiliki tanah walau sempit macam mana sekalipun, sehingga Nabi guna ungkapan perbandingan kangkang kuda ya. Kita buat rumah, mana ada rumah tanah sebesar tu? Tak. Kecil je tanah. Dia kata walaupun sempit, tapi yang penting dapat melihat Baitul Maqdis daripada tanah tersebut. Itu yang kata keistimewaan dan kelebihan yang ada pada Masjidil Aqsa. Dan kita tahu bahawa musuh sentiasa berusaha untuk menguasai Masjidil Aqsa, dan kita ada tanggungjawab untuk berjuang bagi membebaskan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita kan untuk kita membebaskan Masjidil Aqsa, menang ke atas musuh agama, dan supaya kita tergolong di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan bantuan, dan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua di dunia dan juga di hari akhirat. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.